Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya akan kongsikan ilmu mengenai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PIRS, kesihatan diri dan reproduktif, unit 1, bagi tingkatan 4. Bagi standard pembelajaran, saya harap murid dapat menyatakan maksud abstinen, menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah, dapat mengaplikasikan kemahiran abstinen, dapat mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah, dapat mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah, dapat menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat, dan dapat menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Sebelum itu, tertanya, pernahkah dengar apa maksud abstinen? Apa benda abstinen ni? Mari kita lihat. Abstinen merupakan keupayaan menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual tanpa ikatan. Perlakuan ini bermaksud penolakan seseorang dengan yakin dan tegas mengatakan, tidak, saya ulang lagi sekali, tidak, terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Tidak, ya. Tingkah laku seksual sebelum nikah membawa kesan negatif terhadap pelakunya, sama ada lelaki maupun perempuan. Kesan emosi yang amat mendalam sering terjadi terhadap remaja yang hamil luar nikah. Perubahan fizikal yang terjadi pada dirinya menyebabkan dia berasa malu, kata-kata cacian dan penghinaan kerana melakukan perkara yang bertentangan dengan norma kehidupan dan agama terpaksa dihadapi oleh remaja tersebut. Terdapat juga kes lari dari rumah serta menggugurkan dan membuang bayi. Kemungkinan juga kesan daripada tindakan ini akan membawa kepada perbuatan bunuh diri. Pernahkah anda dengar apa itu STD? Ataupun adakah anda tahu apa maksud STD ini? STD bermaksud Sexually Transmitted Disease, iaitu merupakan istilah penyakit kelamin dalam bidang perubatan. Penyakit ini merebak melalui hubungan kelamin melalui faraj, dubur atau oral. Ini lebih kepada penyakit kelamin. Kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinen dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan tidak mengira sama ada lelaki maupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinen dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan tidak jujur yang hanya menginginkan hubungan seks. Kemahiran abstinen ni perlu sebab apa? Kita perlu elakkan diri daripada rayuan pasangan dan juga kena elak daripada tipu muslihat pasangan. Mari kita dengarkan perbualan antara Saleh dengan Rokiah. Kia, awak kelihatan semakin cantik dan ayu. Saya rasa saya sudah jatuh cinta pada awak. Cinta? Maaflah, saya anggap awak tidak lebih daripada seorang kawan. Kalau awak anggap saya sebagai kawan, jom saya belanja awak minum. Lepas minum, kita boleh jalan-jalan naik motor saya. Tak naklah. Tidak manis kita minum berdua saja. Lebih-lebih lagi naik motor dengan awak. Kalau nak belanja saya minum, tidak salah. Tapi biarlah dalam kawasan sekolah pada waktu rehat bersama-sama rakan yang lain. Cikgu baru mengajar kita tentang abstinen. Awak takut saya lakukan sesuatu pada awak atau awak takut saya masukkan sesuatu dalam minuman awak nanti?
Ya, saya perlu berjaga-jaga. Abstinens dapat mencegah perkara yang tidak diingini. Kita perlu berani, yakin dan tegas mengatakan tidak kepada tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinens dapat menyelamatkan remaja daripada menjejaskan reputasi diri dan keluarga. Perlu adanya kemahiran abstinens ini. Terdapat cabaran bagi mengamalkan abstinens. Seperti kita tahu, ajaran agama dan juga norma dalam kehidupan manusia menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Namun, kekangan itu ada. Sebab apa? Cabaran untuk mengamalkan abstinens dalam pencegahan tingkah laku sebelum nikah ni mesti ada. Kita tengok apakah cabaran berikut. Di sini saya kongsikan 4 cabaran yang perlu dilalui untuk mengawal ataupun untuk mengamalkan abstinens. Pertama adalah pengaruh daripada rakan. Di mana remaja mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan, terutamanya perkara yang dianggapkan menyeronokkan. Maknanya remaja dia tidak tahu pun. Kadang-kadang benda tu baik ataupun buruk, hanya suka-suka saja. Kemudian tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Ni yang dikatakan tadi, ikut kawan, lepas tu tak tahu benda tu buruk ke ataupun tidak. Apa benda statutory rape ni? Itu kita akan kongsikan. Yang kedua, cabarannya adalah pengaruh persekitaran. Persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Masalah dalam situasi kekeluargaan juga membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Cabaran seterusnya adalah pengaruh internet dan media sosial. Kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi perlakuan remaja. Pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Seperti mana kita tahu sekarang ni capaian internet sangat mudah. Dan banyak laman-laman yang senang untuk mereka akses. So bahaya. Cabaran yang seterusnya adalah pengaruh luar kawalan. Ini meskipun ditolak, namun dalam situasi tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinens. Selalunya kalau kita dalam situasi ini tersepit. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tak buat, akan jadi risiko kepada pekerjaan. Contohnya, sekiranya kita tidak layan, kita akan dibuang kerja dan sebagainya. Ini masalah dia. Apakah itu statutory rape? Statutory rape merupakan istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seorang di bawah usia kerelaan. Apakah yang dikatakan dengan di bawah usia kerelaan? Undang-Undang Malaysia menetapkan sebarang hubungan seksual antara lelaki dan wanita di bawah umur 16 tahun dianggap sebagai rogol. Saya ulang, dianggap sebagai rogol sama ada dilakukan dengan kerelaan wanita tersebut maupun tidak. Hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang yang disabitkan kesalahan jenayah rogol statutory
dalam Seksyen 376 Kanun Keseksaan ialah penjara tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun serta sebatan. Okey, berikut adalah situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, pertama adalah tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okey, di mana ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Hal ini akan menyebabkan murid keliru untuk membuat keputusan. Kedua adalah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Kehidupan bebas dan keseronokan tanpa batasan menjadikan remaja tidak mampu melindungi maruah diri hingga terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Kebiasaannya, golongan ini cenderung kepada budaya lepak, penyalahgunaan bahan dan parti liar. Situasi seterusnya, berpakaian kurang sopan. Berpakaian kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat. Situasi ini boleh mendorong tindakan luar kawal. Situasi seterusnya adalah berdua-duaan di tempat sunyi. Situasi ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Pertemuan secara berdua-duaan di tempat yang sunyi memberi kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku. Ini pun kadang akan terjadi sekiranya ibu bapa tidak ada di rumah. Tidak mengambil kesempatan dan juga bawa pasangan ke hotel dan sebagainya. Situasi yang kelima iaitu menonton bahan pornografi. Menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Perasaan hendak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong pada hubungan seks sebelum nikah. Lebih berisiko sekiranya bahan pornografi ini ditonton bersama-sama pasangan. Ini bahaya. Dia akan jadi ketagih sekiranya selalu menonton bahan pornografi. Berikut adalah kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Kesan kepada diri akan mencemarkan reputasi diri. Sebelum ni mungkin orang pandang tinggi, tapi lepas terjadinya kesan ini, kemungkinan dia akan murung dan sebagainya. Akan jatuh kepada kemerosotan tahap kesihatan. Sebab apa? Terlalu memikirkan masalah-masalah yang telah terjadi. Seterusnya akan kemerosotan dalam pelajaran. Tidak fokus dan juga tidak mahu belajar. Menyebabkan penyakit jangkitan seksual seperti STD dan sebagainya. Kehamilan yang tidak diingini. Ini pun mungkin akan terjadi. Sekiranya dah terjadi pengguguran anak yang tidak selamat. Sebab apa? Takut daripada orang tahu ataupun malu. Ada juga yang melahirkan zuriat luar nikah. Dan sebagainya, dia akan mendorong jenayah pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Itu bagi diri. Kita tengok kepada kesan pada keluarga. Mencemarkan reputasi keluarga. Mungkin keluarga tu dalam keluarga baik-baik, bila kamu dah buat macam tu, jadi tercemar. Seterusnya, menjadikan keluarga porak-poranda. Ini mungkin kerana perbalahan antara kamu dan pasangan dan sebagainya. Ibu bapa hilang pertimbangan. Mungkin kamu adalah orang yang diharapkan dalam keluarga. So, bila dah jadi masalah, hilang pertimbangan parent. Mengalami gangguan emosi. Keluarga pun akan menjadi gangguan emosi sebab apa? Daripada orang akan bercakap mengenai keluarga kamu.
dan sebagainya. Okey, meruntuhkan keharmonian keluarga. Okey, ini mungkin lepas pada jadi masalah tersebut, okey, dah tidak bertegur siapa, dan juga kalau cakap pun mungkin marah-marah dan sebagainya. Okey, kita tengok apa jadi pada masyarakat, peningkatan masalah sosial. Okey, ni saban hari makin banyak masalah-masalah yang dilakukan oleh remaja. Lahirnya lebih banyak anak tidak sah taraf. Ini pun ada yang direkodkan yang kita tahu, dan ada yang tidak direkodkan pun banyak. Okay, penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Okay, bila berpasangan, okay, dan banyak pasangan, dia akan jadi makin banyak yang akan terima penyakit kelamin dan sebagainya. Okay, berikut adalah cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Okay, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada seks sebelum nikah. Maknanya sekiranya dalam situasi tersebut macam tadi, tempat sunyi apa semua, cuba elakkan supaya tidak berada di tempat tersebut. Kedua, mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Ni kadang-kadang bila dah buat, mungkin 1 bulan tu dia bersungguh-sungguh, lepas tu lama-lama di pujuk rayu terus tak jadi abstinent. Okay, seterusnya, mewujudkan rasa hormat-hormati antara satu sama lain. Okay, sama ada lelaki atau perempuan, hormat maruah masing-masing. Sebab apa? Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, akan jadi kebalahan dan sebagainya. Okay, so kita kena wujudkan hormat, menghormati. Seterusnya, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Komunikasi penting. Sebab apa? Okay, sekiranya komunikasi kamu tidak betul, akan terjadi masalah yang lain. Okay, dan perlu menolak secara baik ataupun tidak terlampau marah dan sebagainya. Okay, seterusnya, memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Okay, sebagai seorang manusia, kena jaga maruah diri, okay, supaya keluarga tidak jadi malu terhadap kelakuan anda. Okay, yang terakhir ni adalah berani, sangat-sangat berani berkata tidak. Itu yang paling penting, dengan tegas dan yakin, okay, bahawa walaupun kamu adalah pasangan, tapi berkata tidak itu adalah penting supaya kamu boleh menjaga maruah diri sehingga kamu dinikahkan ataupun berkahwin. Okey, setakat ini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Kita akan recap semula apa yang telah kita pelajari. Pertama adalah apa maksud abstinence. Kedua, apa itu STD, okay, Sexual Transmitted Disease, dan apakah cabaran mengamalkan abstinence. Okay, saya kongsikan 4 cabaran tadi. Kemudian, okay, apa hukuman yang akan dikenakan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Okay, seterusnya, situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okay, saya kongsikan 5 situasi. Okay, dan juga apa kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Dan akhir sekali, okay, cara menangani seks sebelum nikah. Okay, saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit ilmu kepada semua, okay, mengenai abstinence, okay, dan mengikut standard pembelajaran yang telah dinyatakan tadi. Okay, sampai sini saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.